Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Luar biasa. Pasal tak makan, tak ada. Kalau dia menang kan? Kalau kamu makan tak pun tak kan? Dah ada benda ofis datang sini je. Itu nama dia semua mana? Betul kan? Mana ada tanpa perubahan kejayaan kita nak dapat, betul kan? Lepas tu orang kopi dia pening ya, apa benda ni? Pening aku. Pening. Kan? Kalau tak pening dia tak ada peningkatan kan? Betul kan? Relax. Macam tu je lah. Mana ada peningkatan ni? Pening lagi banyak pening lah. Lagi banyak peningkatan insya-Allah. Setuju tak? Setuju. Rasa ni. So malam ni tuan-tuan, minggu kedua saya bercakap dengan tuan-tuan perempuan yang nak dua kali lah. Okey. Bukan tujuan saya nak mengajar, tetapi saya nak berkongsi. Okey. Sebut sedikit pengalaman yang ada yang diajar oleh tutup guru saya pada tuan-tuan dan perempuan. Tak kisahlah tuan-tuan dan perempuan ni datang dari mana pun kan. Saya malas nak tanya. Saya tengok semua manusia ni bukan jin betul kan. Saya tengok ada tanduk tadi saya masa lagi awal kan. Rambut kacak dia. Kacak dia tak apa betul kan. Okey. So apa yang saya nak share malam ni adalah satu perkara yang sangat-sangat utama. Dekat sinilah ramai orang gagal, dekat sinilah ramai orang tertunda, dekat puan inilah ramai yang mati syahid. Belum pegang dah mati lah. Mati tak kubur, kat sini lah tempatnya. Iaitu tuan-tuan, prospekting. Tuan-tuan tahu apa prospekting? Kan? Selepas kita di prospekting oleh orang, kan? Tak kisahlah daripada direct call ke, daripada WhatsApp ke, daripada jumpa tepi jalan ke, daripada flyers ke, daripada FB ke, daripada apa saja ke, maka kita dengar peluang orang tu tengok kat kita, berbuih-buih dia cakap, lompat atas meja segala macam, kita pun bayar kan? Bayar ni dengan confusion kan? Ni nak jadi ke nak buka ni, nak jadi ke nak buka, banyak kali tu lah kan. Lepas dah bayar kan, pergi BOM ataupun pergi BOP dulu, lepas tu bayar, register, lepas tu dia dah start new. Jalan mana nak tertuju. Betul kan? Ada juga sebahagiannya yang tak nafikan, terenaya. Terenaya kau berjanji bagai-bagai, betul kan? Lepas tu dapat duit, dah register, sekian, terima kasih. Pergi dahanan lah. Ramai yang datang kepada saya, tolonglah daku. Wah, nak tolong tu macam mana bro? Tidak, aduh register kau lain. Dia minta tolong aku. Wah, betul kan? So hari ini saya, Tuan Nasuha, siapa nama lagi Suha? Amin, Tuan Amin, terfikir akan benda-benda itu semua. So kami orang, 3 orang setakat ni tukar-tukar lah. Lillahi ta'ala je tuan-tuan cakap depan depan ni kan. Tak ada satu pen kan? Free of charge percuma. Fardu kifayah je. Saya kuat tuan-tuan. Tujuannya bagi ilmu. Sebab tanpa ilmu tuan-tuan dan perempuan confirm tak ada berjaya. Confirm. Kerana sembang lah. Alah, kata kat itu dia tak payah training. Ya, kat sini tak payah training. Tempat lain tu tuan-tuan dah belajar. Tidak kan? Dah 13 kami dah buat. Dah master dah bab tu. Kan? Betul tak? Bawa pada ilmu ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada dalam kepala, buat bisnes pun dia jadi. InsyaAllah. Kan? Okey? Sebelum saya mulakan ni, prospekting ni dia ada ketua dia. Dia ada syarat. Kalau syarat ni dilanggar, saya kata ngomong. Tapi kalau dilanggar, ngomong tak jadi. Ni cakap terus sekarang ni. Dia tak ada sindung dah. Saya nak tuliskan syarat dia dulu ke apa? Dia ada pantang larang dia. Boleh tak? Kalau kencing manis, pantang larang dia apa? Apa cekik dulu rupanya. Memang selamat lah kau. Boleh laku lah sekarang. Kau boleh laku. Kau dah ruah lah. Tidak kan? Kau dah tahu dah tak boleh minum gula. Banyakkan gula, tiba gula. Tidak kan? Itu ibaratkan senang itulah. Tidak kan? Ni syarat dia tuan. Yang pertama, saya keluarkan, saya siap patang larangnya.
Nak lagi? Banyak sebenarnya. Tapi jadi kecil kan. Saya pakai 3 sudah lah, betul tak? Kalau banyak-banyak lagi tentu lagi gitu. Baca lah ini kan. Ni. Ini adalah dia punya syarat. Kalau pantang larang ini tuan-tuan langgar, buatlah syarikat A sampai Z. Tak mana ada, kalau tak ada. Faham maksud saya? Sebab prospektif. Okey, bila dah sign up, kita ni membina jaringan tuan-tuan. Kita ni berniaga. So bila berniaga, kena ada, kita penjual, kena ada pembeli. Macam mana mau jadi pembeli? Pembeli bukan pakai nenteng. Dia tulis sini, pembeli. Pembeli pembeli. Betul tak? Nak jadi prospek macam mana? Oh, tulis tu prospek. Boleh? Kalau gitu, okey. Siapa ada ilmu tu? Saya nak belajar. Okay. Atau komen seru je. Dia nampak tak? Yang warna merah-merah tu semua tu prospek. Oh, itu senang. Betul tak kan? So 3 pantang larang ini tetap kena ikut. Kalau tuan-tuan sanggup ikut, dia jadi. Biasa kita dengar kan? Apa yang tanya? Datang seorang prospek kan? Tak ada orang. Ya? Tak ada kawan, tak ada orang. Macam mana nak cari orang? Susahnya cari orang. Siapa ada rasa sebelum ni macam tu? Kakak kata, jujur naik kelas. Yang tak angkat tangan boleh keluar. Bukan itu, keluar aja. Sebab dia tak ada masalah apa-apa, belajar. Sekali lagi saya tanya, siapa yang ada rasa susah nak cari prospek? Ada ramai dah. Ini dah ada dah. Ada yang kita pakai je. Ini benda lah yang selalunya dia akan terfikir-fikir mana lah kena cari orang. Macam mana lah dia orang dapat orang tu ribu-ribu. Tengok-tengok sampai 3-4 ribu, 30 ribu, 20 ribu orang. Cari ke mana? Bermula dengan seorang tuan. Lepas tu 2 orang. Memang kita punya structure, kita punya account tu, dia link dia 2 je, betul tak? Tak kisahlah tuan-tuan simple ke apa, kalau ini kita dia 2 je. Side A dengan side B. Maksudnya, sini seorang, sini seorang. Ini je, minima tuan-tuan. Kalau kita introduce si A ni, dia boleh gerak, habis. Kalau kita introduce si B, dia boleh bergerak, alhamdulillah, gerak kan. Kalau A, B, gerak. Okay, so malam ni saya nak berkongsi tuan-tuan, tapi sebelum sanggup tadi. Siapa yang rasa tak sanggup nak ikut syarat ni? Ni pantang larang ni lah, tak kisah orang serama je. Penuh. Tak buka saya je. Sanggup tak sanggup ni? Kan isi orang. Sanggup. Kalau ada rasa malas, kalau ada rasa malu, kalau ada takut, ini barang tak jadi. Boleh tak? Dia jadi kambing makan plastik. Mulut dia, tapi suara tak keluar. Tak tahu apa mau cakap. Kan? Tapi tak apalah tuan-tuan. Okey, prospecting ni apa tuan-tuan? Prospecting ni senang je. Berjumpa seseorang bagi tujuan mencapai matlamat. Berjumpa ke, menghubungi ke, apa ke, begitulah. Dengan apa cara semua, kita nak sampaikan matlamat itu apa? Tidak. Kalau rasa nak berdakwah. Kalau rasa nak berniaga lah. Kalau rasa nak berkongsi peluang lah. Ini langkah tu nak berdoa hari ni. Mampus kau. Memang dia tak mampus, kau yang mampus. Bermaknanya apa tuan-tuan? Langkah muda awal Bismillahirrahmanirrahim itu niatnya kena betul. Boleh? Okey kering ni hari ni jumpa siapa? Jumpa ni hari ni pun kok mana pun aku nak kita dengan dia hari ni. Kok mana pun aku nak dengan dia hari ni. Niat pun dah tak betul macam mana. Betul kan? Betul kan yang hari ni tuan kita ada tujuan berniaga, berkongsi peluang. Okey. Pasaran prospek kita ni 3 kelompok besar yang tuan-tuan biasa dengar ni. Hot market, warm market, cool market. Saya akan terangkan satu-satu, saya akan bagi contoh dan beberapa cerita menarik itu. Betul tak? Okey, apa dia hot market ni tuan? Pasaran yang sangat panas lah. Betul sebab dia hot. Betul kan? Warm market dia suam-suam. Cool market dia memang sejuk.
Jadi kita buat prospek tingkat untuk utama. Sejuk. Boleh ni. Okey? Apa dia tuan-tuan? Ni hot market. Kesimpulan hot market ni senang tuan-tuan. Orang yang paling rapat dengan kita, adik-beradik ke, kawan ke, dia memang close friend dengan kita. Dia memang baik dengan kita, paling rapat dengan kita. Ini dia. Contoh. Ada suami join isteri pun dia tak boleh nak close. Ada abang join adik pun dia tak boleh nak close. Betul tak? Ada suami isteri tak boleh close, ada isteri suami tak boleh nak close. Bapa pun tak boleh close. Betul tak? Ni ayah kandung, mak kandung, mak mentua, ayah mentua, suami, isteri, kakak, abang, adik, ipar. Sekali macam kakak angkat, abang angkat. Kau berangkat sungguh-sungguh. Ini contoh terbanyak lagi. Banyak lagi. Tetapi di dalam kelompok hot market ni risiko dia sangat tinggi. High risk, high return. Risiko dia apa? Dia tengok kita. Kau besar tu, aku pilih besar. Aku pun ajak buat minggu. Rendah. Betul tak? Betul tak? Betul. Dah senang. Dan tempat tu kadang-kadang isteri pun tak boleh terus. Sebab tu kadang-kadang abang nak ajak kan. Betul tak? Kakak tak nak. Dia kenal kita. Dia kenal kita. You sudah jumpa you punya kakak 4 kali. 4 company mah. 4 kali kakak bayar. Ini masuk ke 5 dia pandang. Kenapa pula kau jangan? 4 kali aku dah tolong. Adik punya pasal aku bayar juga lah. Kau cakap apa ikut. Ini masuk ke 5 lagi. Kau pandang. Lepas tu bunyi pintu fake. Abang ipar you keluar. Apa cerita pula? Sebab tu tak close. Ini salah satu contoh. Betul tak? Bukan kita tak nak buat. Tapi kadang-kadang kita ajak kakak, kita ajak adik, abang, abang sebagainya. Dah tak menjadi. Betul tak? Macam mana? Pergi lagi mula lah. Muka seram. Nak pergi tak? Nak pergi tak pergi mahkat ni? Nak pergi tak pergi? Tiba-tiba hari Minggu kakak telefon. Meh atau mah, kakak masak-masak ni datang. Masuk, Assalamualaikum. Macam mana nampak dia? Dekat atas meja susun dah bersedia. Adan kerja. Biasa jadi? Biasa. So apa nak buat dengan hot market ni tuan? Suka tak suka, cadangan saya pada tuan-tuan dan perempuan, cerita sajalah. Kalau nak takut sangat nak jumpa kakak tu, SMS ke WhatsApp tu. Kak, ni projek apa, bla 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 bla. Kalau dengar benda ni, macam saya dulu lah. Dah takut nak pergi. Dah. Pergi pun tak kena, berapa kali dia? Ambil duit dia, masukkan 5. Memang dia tak bayar dia lah. Dah. Bagi tahu sajalah. Dah. Sebab kakak kita, abang kita, bayar kita lah. Bayar kita lah. Bayar rumah. Beli beras tak? Oh tak. Kakak kita tak makan, abang kita tak makan. Hot market yang kita ada ni, perlu duit lah. Perlu sama macam kita je. Mungkin hari ni tak nak, esok tak nak. Tapi asalkan kita boleh tahu. Mungkin contoh-contoh hari ni yang kata saya ni, adik saya kata dengan saya, kita ke dia WhatsApp ke dia SMS ke, saya tahu yang adik saya ni buat produk ada macam saya contoh kan. Tiba-tiba lah satu hari tu duduk penuh kafe dan kawan saya pun cerita bla macam best tu kan. Saya terfikir lah. Dia pernah join dengan kau. Kan? Dia kena ingat. Ayat tu cerita kan? Sekurang-kurangnya abang kita telefon. Oi, ke di bawah tu je. Apa benda yang kau buat? Betul kan? Kau cerita sikit. Sebab dia dah ada naluri, dia ada niat rasa macam ya aku nak buat lah. Betul tak? Tapi dia kata fikir tak? Daripada saya buat dengan orang lain, baik saya buat adik-beradik sendiri. Betul tak? Sebab tu kadang-kadang kita jumpa tuan-tuan, adik di structure lain, kakak di structure lain. Nak macam mana? Kita takut. Betul tak? Mau tak takut? 4 kali dah kita ada dia. Memang takut dah nak pergi, betul tak kan? Tapi tak apa tuan-tuan. Pandangan saya, nasihat saya, datang dan cerita saja yang kita buat. Betul tak? Kalau dia cakap apa pun tak ada, betul tak? Ataupun pergi tu bawa isu siap. Dia pelak masuk siap. Dia cakap, tak ada apa. Dah tahu dah, memang pedang dia, betul tak kan? Tak apalah, jadi kita cerita je, betul tak? Okay? Ini contoh.
kawan yang rapat. Orang makan ni, kawan pejabat, kawan kolej dulu, kawan sekolah, sama hostel, tempat kerja lama dulu kita kerja kat Batu Pahat sama-sama, sekali dah pindah KL kan, setahun sekali baru telefon, tiba-tiba telefon, halo bro sihat. Kalau saya telefon kan, mangkuk ni mesti ada benda nak dekat. Ini penyakit yang kita selalu salah buat tuan. Betul tak? Tiba-tiba ni dah 7 tahun tak kenal kau, tiba-tiba mana dapat nombor kata, apa khabar? Sihat. Ini macam pelik je, betul tak? Duduk mana sihat? Ini bukan salah tuan-tuan. Dalam prospek ini tak ada perkataan salah kan? Tapi cara tu tak apa nak kena, betul tak? Kita dah lama tak hubung dia, tiba-tiba kita ajak dia bisnes, boleh tak? Kalau kita pun rasa kawan kita dah lama tak calling, tiba-tiba ni mesti ada benda ni. Pinjam duit, ajak bisnes, bagi makan, kita makan, dia kata ni fix lah. So apa yang kita boleh buat kepada orang-orang ini, cerita je lah, bagi saja lah. Apa benda banyak kita ni, medinik lah, cikgu tadika lah, sekali macam lah, penyewa rumah kita lah, betul tak? Siapa duduk rumah sewa? Tolong katakan. Habis apa kita boleh? Bang, mulai bulan depan apa tak bayar rumah saya? Free je lah. Apa nak? Bohong dia kata tak nak. Enak. Tapi apa kena bayar deposit sikit lah. Cara ni kita tunggu jumpa saya. Setahun apa tak bayar lah. Tak apa. Boleh tak? Boleh. Siapa ni kata tak nak? Ibu lah kan? Rumah sebulan 300. Oh, betul tak kan? Okey, bulan ni abang bayar rumah saya tapi saya tak kira tak bayar. Ui, macam mana? Jumpa cerita 300 tu masuk dapat 1000. Betul tak? Cerita betul tak? Sebab saya kereta saya tak nak bayar. Saya beritahu, kereta saya tak nak bayar, rumah saya tak nak bayar, semua saya tak nak bayar. Saya kereta saya, rumah, segala perbelanjaan saya, duit stok hidup banyak, semua orang lain bayar. Percaya tak ni? Macam kopi macam duit bonus lah, betul tak? Nak kita nak bayar lah. Saya tak ada pendapatan juga, orang macam kerja dah tak jauh, pendapatan tak ada. Duit bonus saya nak bayar kereta, bayar bonus saya nak bayar rumah. Duit bonus datang dari mana? Orang lain lah. Buat apa? Duit kita kerja pergi balik, petang ambil duit, pergi bayar hutang. Pergi hutang ambil duit hutang. Lepas tu, elek saja. Cerdik ke tak? Lagi cerdik yang kat bawah tu, pakai Ferrari, lampu tu. Siapa bayar? Kita bayar. Suka tak suka kita bayar, betul tak? Habis kita nak tolong bayar kat orang ni. Orang lain lah bayar kat kita pula. Jahat tak ayat tu tuan? Memang jahat ni, tapi fikirlah sedikit tu. Saya tak saya tengok dalam begini boleh je. Aku juga yang bayar. Baru dia ada macam panas. Apa tak panas ke bang? Ni ada dalam ni yang kau bayar kita saya. Jadi kita bagi orang bayar. Jahat tu mulut kau. Cakap betul ke tak betul ni? Lepas ni kita ramai-ramai pakai Ferrari, orang lain bayar. Daripada Indonesia bayar, daripada China bayar, betul tak? Bayar. Cuba tanya Datuk tadi. Daripada Mongolia bayar, daripada Hong Kong bayar, daripada Filipina bayar. Oh, dia tak bayar dia. Dia Hong Kong bayar. Tu dia bayar betul. Betul tak? Best tak bayar betul. Bermula daripada ni dia cakap dia. Ni. Jangan menakut. Nak tipu kakak pun takut. Nak cerita kau bapak betul pun takut. Kau ni kenapa? Gini ya. Tak apa tu di lampu kita macam tak terang. Cerita saja tu tuan. Betul tak kan? Betul tak? Tapi kalau dah memang mak betul lagi, bapak betul kita dah umur 89, kakak pun gigi tak payah cerita dia. Kalau ada buat tak hujat ke kawan dia terang. Betul tak? Tengoklah kapasiti kita, betul tak kan? Bapak betul kita steady lagi, umur 46. Kan? Betul tak kan? Rock lagi, cerita lah. Betul tak? Kalau 89 tak payah. Okay? So
ni siapa? Kenapa ayah ketimbul? Miskin tak pernah timbul, timbul nak tengok kau timbul. Mana mau? Datanglah masjid dulu. Tidak kan? Sampai dia dah kena agak-agak imam nak turun tangga, ambil ke selipar dia, suruh letak imam. Kenapa kau ni pelik sangat? Tak. Orang-orang macam imam itu bina berhubungan dulu Tuhan. So ini banyakkan bina berhubungan dulu. Jangan tiba-tiba nak cerita itu tak sesuai. Dah lama kita tak call dia, tiba-tiba kita call dia nak ajak bisnes sebagainya, selalunya dia tak tahu. Nak jumpa tiba-tiba kita tahu tak jumpa memang pelik kan. Kalau tak ada benda lain mesti pelik dia. Jadi bina berhubungan dulu kan. Bertanya apa dan sebagainya. Kalau nak jalan rumah, berjalan rumah kan. Bertandang rumah, sembang. Tak payah cerita pasal bisnes. Kalau dia tanya kau buat apa sekali, tak payahlah. Kau pun duit dah banyak tak ya. Kan? Bagi dia penasaran dengan Indonesia. Dia penasaran. Siap betul rumahnya. Dia dibuat sini. Bagi dia tertanya-tanya kan. Tapi kalau dia desak sekarang kau mana sini kau? Terus jalan. Dia tak kan? Tapi jangan kita terlampau gelonjong sangat. Sebab ini kadang-kadang dia menang-bulan kat jumpa kan? Okey? Oh macam ni. Faham maksud saya? Daripada orang market ke dengan orang market ke dengan mana? Guru WhatsApp sekolah rendah dulu. Siapa ni? Sekolah rendah. Oh ada. Sekolah menengah? Ada. JKK kampung segala macam. Segala macam ada. Betul tak? Ada. Hari ni saya buat satu strategi tuan-tuan. Dekat grup sekolah rendah saya tu, saya ada seorang download tadi. Jadi saya tak masuk. Saya tak post. Saya suruh dia post. Kau tembak, aku tembak. Aku tukang pancung. Kita personal PM dia. Kau tembak, aku pancung. Setuju? Setuju. Dia pun tembak. Bang, mau. Semua tak ada. Ini apa benda ni? Ini apa benda ni? Saya relax je kan. Dia kena saya seorang saya tarik. PM seorang. Jangan dalam grup. Mati kita dia kan. Bila dah ramai dekat 3-4 orang dalam grup WhatsApp tu, masak dia pada. Gerak kan. Bukan semuanya positif betul tak? Bukan semua yang suka nak dengar. Jadi tarik seorang-seorang. Personal PM dengan dia cerita. Pancung kat situ. Why woman? Faham saya? Tu teknik sikit. So ini benda je. Ini orang market. Dan satu lagi tentang yang paling besar sekali adalah cool market. Orang yang kita tak kenal. Besok pergi Jaspo, pergi Jaya, duduk kat pintu main dia tu tengok. Manager ni kau pergi ni security baru tu. Ramainya orang. Tetapi bila dengan cool market selalunya pun ni ajak kawan ni jom. Minggu ni kita pergi Jaspo, dah pergi. Okey, set. Pergi dah pergi. Minum dulu bro. Minum dulu, okeylah minum dulu. Dah minum. Dah. Kopi. Biasa jadi. Inilah biasa jadi. Ni biasa jadi. Dah langgar, patang larang. Pemain. Ni. Bila kita langgar patang larang ni, apa benda ni tak akan jadi. Tuan cool market satu dunia pun dia tak jadi. Betul tak? Betul tak? Betul tak betul ni? Inilah cool market. Ramai sangat-sangat. Dan dengan cool market ni, kita tahu ke tak tahu dia nak ke tanah? Tak tahu kan? Tapi yang kita pasti, yang saya percaya ada dua kelompok. So, satu grup nak, satu grup tak nak. Tetap. Dan yang tak nak pakai nentek, yang nak pun tak pakai nentek. Kalau saya jalan, dia suka saya jumpa abang, saya pun cuak juga. Bisa. Tidak. Memang ada perasaan tu tak payah bohong lah tuan. Tidak. Cuma dia kuat ke tak kuat? Malu ke tak malu, dia kuat ke tak? Malu mana orang tak ada kemaluan, tidak. Semua ada kemaluan. Jadi kemaluan ni anak kita ni. Kita pergi dengan muka tayang makin. Boleh tak? Buang sikit malu. Kalau rasa lah malu sangat tuan. Nanti saya ajar teknik dia macam mana. 2-3 teknik macam mana nak buang malu. Kalau cikgu ajar saya lagi teruk tuan. Saya tak boleh cerita kat sini. Dahsyat cerita je. Oh senang cerita boleh. Cikgu saya ajar macam mana nak buang kemaluan. Lagi dahsyat juga. Masya Allah. Saya dapat cikgu-cikgu yang dahsyat-dahsyat. Sebab tu saya jadi free. Betul kan? Dia mulut tak ada isu kan? Memang direct straight. Okey? Baik. Sebab apa cikgu saya cakap apa? Kalau 6 bulan buat network tak ada income, tak dia bawa. Suruh.
Ni atas pokok terjun depan dia. Jahat mungkin, memang jahat. Karena setahun bapak tengok juga, tidak ada yang kampung bunuh diri je, berhenti jadi buang. Tu ayat tu bagi saya. Buang anak buang bola macam mana? Pergi pasar malam bawa tong minyak yang kosong. Ni nak cerita sikit lagi. Dulu kata tu, ketang. Setakat tu cerita, dia nak cerita sambung ni sebenarnya tu. Cuba bayangkan, pergi pasar malam bawa tong minyak yang kosong tu, duduk atas titik tu, ketuk tu. Ketang tu. Sanggup? Kat situ pun dah tak sanggup kan tidak. Belum cerita bab dulu lagi. Itu cikgu saya. Okey? Dan saya pernah diajar tuan-tuan. Saya tak tahu sebenarnya dia mengajar kan, tapi hari ni saya tahu dia mengajar macam mana. Ni kat kedai mamak ni tempat video mamak. Kat kedai mamak ni mulut penuh orang. Dia dengan ketua yang mak ni bangun. Ni tuan-tuan dengar. Ni ada askar ni, seorang ni dia anak-anak nak jadi jutawan, semua orang pandang saya kan. Muka saya sebelah biru sebelah hitam. Ini kisah benar tuan-tuan, demi Allah. Saya kena kat kedai mamak. Nak dengar tak dia cakap macam mana? Dia offer pula orang lain yang ramai-ramai tu nak dengar saya cakap. Tuan-tuan boleh bayang tak? Antara bangun dengan tak bangun dia saya. Antara hidup dengan mati. Tetapi maruah nak kena jaga. Saya pun bangun. Duduk atas kursi. Pada mamak ni saya cakap. Demi Allah saya cakap tu. Tu kat Petaling Jaya saya cakap. Tuan-tuan boleh buat. Saya pun cerita kenapa saya nak jadi jutawan waktu tu. Muka usah cerita lah, biru coklat semua. Tapi maruah punya pasal. Hari ni saya baru tahu tuan. Walaupun caranya agak kasar dan pelik kepada orang, tapi kesan dia tuan. Sampai sekarang muka tu yang makni je. Dan tak tahu. Belum ada lagi saya bagi pelaya dan sebagainya yang timba pang. Tak ada. Belum. Siapa bagi pelaya kita nampak? Ada. Habis tak ada pun kita ulur je. Kenapa orang buat jenis tu kan? Sebab dulu bila orang bagi kat kita, kita pun sama. Pandang muka kita. Itu pun buat tak orang. Betul tak? Betul. Jadi buang kemaluan. Jangan jadi pemalu sekali. Okey? Baik. Kul makan. Jadi beberapa cara dan teknik lah tuan. Okey, bagaimana nak dapat prospek? Saya sudah tahu. Ini antaranya banyak tuan. Ni banyak ni antaranya. Pertama, direct approach. Prospek ni dengan approach ni lebih kurang. Tahu direct approach macam mana? Contoh. Kita pergi bank ambil duit ni. Pergi bank ambil duit barang. Barang tak mesti tak ada. Takkan tiba-tiba kita lompat. Jom kita. Oh gila kan tu? Boleh gitu? Ataupun datang. Ayat itu bukan lempang atau merancang lapan. Dengan cara dah tuan, dengan cara lah, kan? Katalah dekat satu meja ni duduk seorang-seorang, betul kan? Meja lain pun banyak kosong juga. Saja je bang, saya duduk sini. Takkan dia kata tak boleh, nak kena bapak ni. Ni kat kedai mamak ni. Dia duduk seorang-seorang ni brother ni okey, kan? Kita dah nampak, kita masuk kita nampak dia duduk seorang-seorang. Bos, duduk sini. Kasar-kasar dia jawab tu. Tak boleh. Boleh ke? Tak logik tak? Jom kan? Bila duduk depan atau tentang depan mata, kau nak jadi kayu pun jadi tunggu. Takkan. Tapi kalau kita duduk, tiba-tiba dia tunduk. Kau tinggalkan meja. Ini bahaya kepada orang-orang saya tu. Betul tak? Itu bahaya. Mungkin dia bawa lepas gaduh bini, kita tak tahu dia. Jangan bagi. Betul. Saya tak kami. Tapi logiknya bila kita duduk depan, takkan kita tak tanya. Bang, dia buat apa? Duduk mana? Kan? Kerja kat mana? Betul tak? 2-3 soalan, kita berhenti lah. Jangan tanya lagi, kita je tanya. Ada besar tadi boleh mencik ke apa? Duduk mana, tinggal kat mana, kan? Kerja kat mana, tak kerja kat hari ni, cukuplah 2-3 soalan. Kita berhenti supaya bagi peluang dia tanya pula. Maksud kita. Dia akan tanya benda yang sama. Apa tu? Oh, saya dah mesti. Tak kerja hari ni. Kerja. Dia bawa dia sekiranya.
Kerja boleh tak kerja? Betul tak? Kau gini confused sikit. Tak kerja. Dia kata kalau tak kerja nak makan apa? Bang, kan kita ada pilihan. Kerja pun dapat duit, tak kerja pun dapat duit. Iya ke gitu? Kan panjang macam kita ni. Panjang macam kita ni. Betul tak kan? Ini salah satu teknik juga kan. Nak ajar bab itu kita masuk cerita kita. Tajuk dah pula, mau tutup malam ni semua, apa yang betul kan? Ini tak ada, betul tak? Okey, ini contoh. Ni dia approach gerak kan? Okey? Betul tak? Jadi banyak kawan saya pun boleh juga, betul kan? Ni balik ambil ke ATM, tabuhlah sikit tu siling 3-4 tu. Jadi orang depan betul putih. Terima kasih. Tak ada apa nak bagi ambil tu. Lain pergi. Ni je saya. Lain tak ada apa nak bagi betul tak? Betul tak? Okey. Kali pasal macam pasal. Kena lagi macam pasal. Kau tak kenal lah. Kawan dia jumpa. Saya memang kenal. Kawan dia jumpa. Dia pun confuse. Betul tak? Ada. Sekarang dia mana? Buat kaya bukan? Okeylah saya pun. Ya, lambat ada. Tak ada apa nak bagi. Ni dah saya. Sebenarnya aku player. Betul. Kain pasal sikit. Banyak poin lah nak cari pasal ni. Betul tak kan? Tengok upang. Kawan kita kan? KA30 je pun. Dia pun confuse. Lawan kerja. Bang. Setakat ni dekat 10 tahun kok saya tak jumpa kerja ni. Abang boleh ada kerja ni ke hebat. Tapi supaya abang kalau pakai Vietnam dulu lagi. Mana ada duit ni pun nakak saja. Namun kita kata cari pasal dia tu kan. Yang penting kita pandai cari pasal, insya-Allah ada poin. Betul tak? Betul. Jangan teruk je kita bang ni, bukanlah kita malu. Kalau terkadang mesti tepi. Kita kena bagi apa yang orang nak. Orang nak apa? Orang nak dipuji, orang nak disanjung. Betul tak? Orang suka kan? Wah, Pak Mat memang lawa. Ya. Cek lah. Dia rumah pang sekali. See you tu. Okey? Ni. Okey, iklan, risalah, flyer dan sebagainya. Saya bagi contoh sikit. Contoh. Okey? Habis pecah hasil. Betul tak kan? Habis tak apalah. Betul tak kan? Ni contoh kan. Macam-macam. Kad ada ni flyers. Mak. Duit 100 ada, duit 20 ada. Ni hujung tahun ni tuan-tuan. Kan, kita boleh buat apa? Kita boleh buat kalender. Kalau kita datang kedai minum bang ambil kalender bang, di tahun depan 2016 Orang ambil? Ambil. Kalau kita bagi kalender besar tu. Boleh simpan dalam dompet tak? Boleh. Banyak tempat dia simpan. Berilah banyak orang mahal. Dia buat kalender 2016. Akan datang ni hujung tahun boleh buat, betul kan? Jangan bulan 6 buat kalender 2016. Betul kan? Macam Boring Raya, Sambung Raya boleh buat kan? Sambung Raya, lepas Sambung Raya belakang tu tulis dah sikit. Betul kan? Banyak lagi contoh-contoh kan, flyers. Yang panjang, yang pendek, macam-macam benda lah. Nak tunjuk beribu jenis betul tak? Okey? Banyak jenis tuan-tuan. Okey? Nak contoh tengok dekat internet. Berlambat-lambat je dalam flyer ni. Nak jenis yang menunjuk A4, A5, A3. Ibu suka lah. Hitam putih, colour. Terlampau banyak lah. Contoh. Okey? Lepas tu buka iklan. Biasa jumpa buku ni? Biasa jumpa? Siapa bisa buat dalam ni? City Explorer ada, Media Focus ada, macam-macam tempat. Tak? Kita kadang-kadang jumpa Bangla duk balik-balik kat rumah kita pun balik juga. Apa tu? Boleh? Betul tak? Kita bayar je. Apa tu Bangla tu lah, berpuluh-puluh. Tidak lah, kita tunggu kau ni kau. Dah kata sibuk kerja, suka sangat kerja. Biarlah orang lain buat kerja, betul tak? Biarlah. Nampak? Nampak. Betul nampak? Nampak. Okey? Ikhlas tak nampak? Kita hanya membaca. Percaya tak yang halus-halus ni pun yang saya tak nampak ni pun ada orang baca. Ada orang baca.
setakat ni lah rekod saya masuk dalam iklan dunia ni tak pernah tak ada kepala. Mesti ada. Kalau rasa tebal sikit duit masuk ke TV sini. Satu perempuan boleh ikut segala. Itu bajet masing-masing kita. Padahal yang kecil bersatu pun ada orang. Soalan dia hari ni kita tak buat. Betul tak kan? Tak apalah. Kalau buat dia jadi. Apa yang nak tu? Faham saya tak? Ini contoh-contoh lah benar. Tak nama bisnes kat atau bisnes kat? Siapa ada bisnes kat kan? Yang lain? Tengok mak dia. Berarti bisnes kat satu kotak tu RM1 kan? Buat bodoh-bodoh pun tak apa. Tuan-tuan boleh jumpa nak satu bisnes card, color dia hitam, ada nombor telefon ni. Oh ni pun. Benda tu pun saya banyak. Sembang pun tidak. Saya ni kat apa pun tu dia pun pandang. Kalau hitam ke putih ada nombor telefon ni bang. Apa pun tak ada. Depan nombor telefon belakang. Agak-agak apa? Agak-agak apa kata keluar dari mulut orang tu? Awak bisnes apa? Kita memang nak sembunyi tak? Ya, awak bisnes apa? Tapi macam mana nak keluarkan daripada mulut dia? Buat satu cara kita pelik sikit lah. Betul tak? Kalau kawan kita betul, kau buat bisnes apa ni sebenarnya? Ada nombor telefon je. Apa benda pun tak ada. Pernah buat? Pernah pergi? Try je lah. Betul tak? Tuan-tuan dan perempuan, dalam bab prospecting ini yang paling hebat hari ini lah yang saya nampak, yang paling hebat, yang paling luar biasa adalah alur. Percaya tak? Walaupun kadang-kadang perbuatan itu menyalahi undang-undang. Tong TNP tu dah tak nampak tong TNP dah. Nampak nombor dia je, betul tak? Dia tepek, tetapi dia tak pernah putus. Lah dengan flyer dia selit, dia tabur, dia selit, dia tambal, dia tabur, dia selit. Betul tak? Saya nak salahkan alur ke dia salah pinjam? Bukan semua orang nak pinjam. Tetapi kalau dia buat pasaran macam tu, saya pernah jumpa tuan-tuan satu flyer daripada alur, masa punya alur lah, peminjam wang haram ni kan. Dia selit dekat peti box rumah saya tu, macam plastik tu, plastik yang koyak tepi ke kanan tu, macam plastik sepiji. Apa dia? Buka tuan-tuan alur. Punyalah dia cracking tu. Satu lagi saya ingat, kalau saya ada itu, saya simpan. Alur punya cerita. Dia lain tuan-tuan, dia lain daripada yang lain. Malangnya tak ada dalam simpanan. Okey? Dia berbentuk macam kad jemputan. Dia tulis situ jemputan peribadi, tak silap saya. Belakang terima kasih. Dia selit tu macam kad jemputan kahwin. Dengan bunga-bunga macam jemputan kahwin. Buka-buka alur. Dia memang kreatif. Ni benda yang paling simple. Ni tahu? Personal letter. Boleh buat? Apa tak boleh buat? Nama kita pada tuan-puan gini-gini bla 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 kita sign bawah. Betul. Buat. Fotokopi yang banyak sekali. Surat apa pula? Daripada Menteri Besar ke daripada Kota Bulu? Kan benda yang lain. Betul tak? Kenapa tak nak buat? Saya buat, saya buat. Buat je lah. Apa susah pun? Kan? Fotokopi banyak-banyak. Lepas tu lipat-lipat hantar. Okey? Banyak cara lah tuan-tuan. Okey? Asalkan kita kreatif je.
takut buat lah. Okey? Nama bisnes kau, laman web, blog dan sebagainya ini, ketua rumah katakanlah online, offline, FB, WeChat, apa benda segala macam. Betul tak? Dulu saya pun tak tahu lah, maklum saya ni software lama, betul tak? Ni game muda-muda ni aku ni buat kan. Duduk dia tapi tiang, dia buat macam ni. Sekejap dia goncang, betul tak kan? Handphone dia goncang, buat kadang-kadang kan? Rupanya apa benda tu? Ha. Ya kan dia Parkinson ke apa? Tak dia. Dia goncang datang tu. Saya pun tak tahu. Kan? Saya memang tak tahu tu kan. Bab-bab tu saya kurang sikit. Orang lama, betul tak kan? Sekolah pun tak tinggi kan? Kita dulu je kat nak buat. Ni, kau tengokkan handphone ni. Aku beli 3,000 ni. Pasal apa WeChat tu tak ada? Dia pun benda. Bang, dia kena download. Saya tak tahu. Betul. Ni WhatsApp pun saya baru tahu je. Baru pandai lah semenjak buat teknik ni pun pandai. Kan? Susu dulu mana? Betul kan? Zaman sekolah saya dulu mana? Apa ada? FB tak ada, apa tak ada kan? Sekarang suka tak suka? Suka tak suka ni? Kena ikut orang zaman. Yang pandai siapa ni yang muda-muda ni cara? Oh, cara buat ni. Dia goncang lah. Apa lagi tu? Tok. Apa boleh tok? Apa lagi benda ni? Tak tahu lah. Tok. Tak tahu lah. Banyak tu. Banyak poin. Banyak tempat yang kita boleh buat prospecting. Kita nak dengan tak nak. Suka tak suka. Malas dengan tak malas. Takut buat memang rajin buat. Betul tak? Betul. So benda ni tuan-tuan. Nak cari berapa? Minimal 2 orang. Sibuklah secara mana pun. Kadang-kadang ni tuan-tuan, sedih kita tengok pergi kedai makan satu family pun kita pergi makan. Satu family tak ada punggung. Kita tengok apa nak jadi kan. Saya tengok. Kita pun buat juga. Buat tak buat? Buat. Tetapi yang kita upload tu kan, hari ni masak kurma. Sejuknya. Dah tahu dah kalau hujan tu sejuk. Update status. Sejuknya, dinginnya malam ni. Kadang geli je aku tengok. Boleh tak kita update benda-benda yang agak-agak boleh bawa kepada keuntungan dalam perniagaan dan sebagainya. Janganlah kita duduk cerdas kan, update kat kawan cerdas. Sejuknya malam ni. Dah mau tahu dah hujan. Tapi update benda begitu. Boleh tak? Betul tak dalam FB tu? Macam-macam. Ni yang trend terbaru ni, lagi ya. Ni kepala orang lain, badan orang lain. Dapat apa tu? Sebab tu payah tak masuk-masuk. Kerjanya buat dosa. Saya tak menyalahi mana-mana pihak. Betul tak? Ramai tak kegiatan itu sekarang? Kita tak tahu benda tu. Kita pergi share. Dapat dah share yang sekali. Buat apa? Tak payahlah tuan-tuan. Kita fokus kat perniagaan kita, buat prospeksi betul-betul ni. Buat poster dan sebagainya. Sekarang ni dalam handphone, dalam tab ni boleh buat poster. Kan poster? Poster online ni. Dengan software yang kita boleh download dekat apa? Google Play. Play Store. Maafkan saya. Sebab SPM tak lepas. Dia faham tapi nak cerita tak tahu. Dekat Play Store tu boleh download free. Software yang kita boleh guna poster yang potong sana, potong sini, susun. Boleh ke kan? Hantar dari FB, hantar dari. Siapa yang dapat poster saya malam ni? Siapa dapat poster saya malam ni? Main ni juga. Ini online poster. Saya buat guna handphone ni. Siapa nak belajar?
kuning dengan ayam kampung. Ayam kampung dua kali je. Kita macam itu. Saya nak kaki merah. Aku tinggi. So banyak sekarang ni tuan yang boleh kita gunakan tapi kita tak tahu dan kita tak pernah ambil tahu pun. Faham maksud saya? So tuan-tuan carilah sendiri. Ini antara cara-cara, antara teknik-teknik yang kita boleh gunakan, asalkan tuan-tuan kreatif dan pantang larang jangan dilanggar. Malu ke tuan-tuan nak edam players? Malu tak? Tuan-tuan players ni tuan-tuan, dia ada kiraan dia. Sebagai contoh, okay? Saya buat kerabas sebagai contoh. Okey, ini kita ni tuan. Saya ingat balik kerabas ya. Okey. Katalah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Contohlah. Okey. Minggu pertama ni kita ada 1000 keping flyers. Contohlah. Okey. Pada minggu pertama ni kita jangan banyak tuan. Kita dapat orang pertama, kita dapat orang kedua. Dua orang je kita dapat 1000 keping. Kat mana tuan-tuan nak edar itu suka. Siapa yang naik kereta tuan-tuan? Tolong katakan. Terima kasih. Berhenti kereta dekat dalam semak ke dekat parking kereta? Bang. Parking kereta. Dekat parking kereta. Sebelah tu kereta kebal ke kita suruh? Kenapa tak bisa dekat kereta satu? Sebelah sini apa? Gajah. Bersikap. Gitu kan? Sekali berhenti 2 keping. Satu hari berapa kali berhenti kereta? Katalah 4 kali. Katalah 4 kali. 2 kali 4 8 keping. Sehari 8 keping. 10 hari 80 keping. Agak-agak tak ada orang kan? Tiap kali kita berhenti kadang-kadang kita mesti cash. Kita berhenti kereta memang tak tentang. Boleh gitu? Logik. Kita bayar kereta, orang sebelah tak bayar. Silap-silap kita pula tak bayar. Silap-silap. Berhentilah kereta yang agak best. Dulu tuan-tuan, mula-mula saya buat networking ni, saya nak letak dekat kereta yang besar-besar je rasa tak payah. Letak kat Muslim dia pun tak ada dah. Itu mindset saya tu. Apabila dah kaya sikit, bila kaya sikit, dah pakai kereta tu, tukar-tukar sikit kereta jangan mendoa gitu. Memang nak apa ya ni? Bayar mesti kongkos seribu. Dulu waktu pakai penonton RM425 gigil 425. Betul tak? Bila dia pakai kereta RM1,500, RM2,000, betul tak? So kita bayar 400, dia bayar 2,000. Selit je dah. Betul? Kita tak tahu tuan. Kadang-kadang orang yang lalu ni, kita aku tak ada, kita orang semua dia gagah-gagah ambil. Dapat pun pernah. Pernah tuan. Saya banyak pengalaman tu. Yang jumpa kat jalan ni dah putus tu. Dah putus dah. Bayar. Siapa yang dalam dewan ni yang join dengan flyers? Kalau katakan ada tak? Bagi saya memang tak terror untuk main flyers ni. Tapi bapak saya dulu memang terror. Flyers saja, muntah gitu dia flyers. Sebab saya play banyak kan. Okey, contoh-contoh lah tuan-tuan. Pada minggu ini kita ajar dia buat 1000. Pada minggu kedua ni dia buat 1000, kita buat 1000, sini buat 1000. Dia dapat 2 orang, kita dapat 2 orang baru, kita dapat 2 orang baru. Dah berapa tuan-tuan? 9 itu dah. 9 dah. Nampak tak? Ni 2, 4, 6 orang baru. Ni campur ni 9 dah. Bawa minggu depannya 9 ni 3 orang jadi 3,000. Betul tak? Sini jadi 3,000, sini jadi 3,000. Berapa ini? 9,000. Betul tak? 9,000 dapat 2 orang. So kita dapat 18 orang baru. Betul tak? 18 orang ni masuk kemari. 18 ni sama 1,000 dapat. Jadi semua sekali berapa? 18,000. Inilah tuan. Cukup minggu keempat ni kita punya tim saja kalau 18,000 keping players. Ada orang tu tak? Macam mana buat 6 bulan tak ada orang? Itu cerita 1,000 seminggu. Kalau sehari 1,000?
boleh tengok. Itu betul-betul rumah suami saya tak boleh tengok. Saya geram. Siapa duduk bukit terpaksa? Angkat tangan. Tempat Azmin Ali. Saya pernah terbetok dengan seorang tauke kilang kasut di dulu kat atas tu ada Burger King tu kan. Dekat Petronas tu ada Burger King. Pasal tak? Siapa biasa naik? Saya pernah terbetok kat situ dengan satu tauke kan. Saya tak tahu dia ada kilang kasut. Dia bawa tu jumpa kawan-kawan saya, dia bawa tu jumpa saya, dia bawa 6 pin flyer saya. Ni awak punya kan? Ni awak punya kan? Ni awak punya kan? Sebab nombornya sama, flyer berbeza. Awak punya gapus kan? Dia sebab dia dah muntah. Masuk kali ke-6 dah tentang baru dia nak jumpa. Bila saya cerita-cerita, ini anak saya bawa jual minggu lepas. Saya yang bayar dia. Saya pun pandang. Sebab saya geram dia. Edah dia tak respon. Edah dia tak respon. Saya bantai sampai 6 jenis tak pergi antarabangsa. Akhirnya seorang call. Itu pun anak dia dah join minggu lepas. Kalau kita pun kadang-kadang dapat kita buang ke tak? Dapat kita buang. Tapi kalau kita dah dapat ni apa benda sebenarnya? Betul tak? Ada tak kata? Sama juga kita WhatsApp tu, kita terima mesej dan sebagainya, kita buang. Lama-lama 7 hari 7 malam benda yang sama datang. Kita mula baca. Yang benda ini memang perangai manusia kan? Ini baru hantar tu. Bang, saya hantar flyer dah bang. Tak ada orang respon. Banyak tu hantar. Boleh tahan lah berapa? Dah 20 pin. Apa tu? 20 pin. Cerita ni. Dia umpama macam ni kan. Ilmu tembak flyer ni macam ni. Kalau kita lalu sepanjang jalan tu, kan? Sana ada. Kita akan kata sampah. Dia buang sampah. Tapi kalau sepanjang jalan ni penuh merahnya flyer. Ini kata sampahnya banyak ni. Faham ya? Itu cerita dia. Kita pakai kereta, tengok dekat tengok. Sampah kereta ni merah, flyer kita boleh merah. Kau tak apa yang banyak ni. Kita pun mesti ambil baca. Tapi kalau kita punya je satu. Kadang-kadang dia bawa tu kan, dekat webpun tu tengok. Flyer tu betul tak? Tak diambil je. Kenapa dia kan? Kita tengok, aku punya flyer. Kadang-kadang sampai dia basah, kita dekat webpun tu tengok. Kadang-kadang kita tengah hidang ni, dia ambil. Kita di mana dia tu? Dia macam ambil pisau tu macam tu. Apa kita nak buat macam tu? Sabar je lah kan. Itu biasa lah, betul tak? Tapi tak tahu, mereka dah boleh comel, takut kena panas ke lah. Bila kan, sunblock lah apa. I tak biasa lah, dia ada flyer, tak biasa. Sekarang ni ada flyer seperti handphone tu kan. Hantar kat WhatsApp, sap, hantar flyer tu. Tak kena panas pun. Ambil kain batik tu kan, belum. Tak aku sikit dia meja makan tu, hantar, sas. Tapi kita tahulah buat macam mana flyers tu. Belajar. Tak kena panas pun. Betul kan? Flyers kalau kita post dekat grup dalam FB tu, beratus-ribu. Grup apa? Buat duit ada 113,000 member. Kita tekan sesat dia. Kena panas tak? Tak kena panas pun. Dekat rumah pun tak buat tu. Angkat tak pandai. Dia pakai buah tu. Tak pandai, tak tahu. Kaya tak? Betul tak? Itulah ungkapan yang selalu saya. Kau tak pandai lah bapak ni. Wah, tunggu. Kita ni yang malas. Belajar ambil tahu lah sikit. Salah ke tuan? Ambil tahu pasal FB, ambil tahu pasal online, ambil tahu sikit lah. Ramai ni kalau kita yang tahu dalam kita guru kita yang pandai ramai tuan. Tanya. Betul tuan, demi Allah tuan, saya pun tak pandai. Macam mana aku beli handphone Note 3 ni 2,999 cek tak ada? Siap tanya lagi. Bang, kena download. Oh iya ke? Betul tuan, ini kejadian benar. Saya tak tahu tuan, saya ada dah tu. Betul tak? Ni kebodohan. Saya ngaku sebab saya tak pandai. Tapi tanya. Belajar sikit-sikit lah pun boleh lah. Betul tak? Dan kita memang tua. Software tahun 40-an.
50 kan? Betul tak? Tua-tua lah. Datuk Zainal, Datuk Razali, semua umur 50 lebih. 56, 54. Kita umur 25. Kan? Seminggu dapat 1 gram sakit. Kuncinya apa tu? Langgar batang lalu. Malas. Boleh? Bukan langgar tuan. Okey? Baik. Ni yang dah begini lah. Online training poster tuan. Ini boleh belajar lah. Tanya tak ada masa malam ni nak tanya nak ajar. Banyak tuan. Dia banyak software. Dia ada photo editor, ada blend polish, ada eraser. Macam-macam dah ada 2-3 software cukup lah guna tuan. Memang cantiknya lah. Apa gambar pun boleh nak tinggal ke, nak potong ke, nak pukul kepala orang lah. Yang pun suka macam-macam ada tuan. Hantar je. Okay? Tak pandai buat pakai komputer. Tak pandai komputer. Tak sanggup buat konten saya nak senang. Rumah hanya senang. Tidak kan? Tak sakit kepala aman. Saya tak tahu. Okey? Boleh kata boleh tuan? Okey. Kalau dah tak ada sangat tuan, orang nak ditaja, saya ada prospek. Baiklah. Dia boleh jadi bisnes pandai insya-Allah. Dia jaga menolak. Tonton canggih dia tuan. Dah ada setengah orang? Tu. Ambil ada. Dah ada habis uang setengah. Allah. Susah sangat itu tuan. Siapa yang dalam dewan ni yang masih belum ada business partner? Walaupun orang. Ada? Jangan malu tuan. Yang ada 2 orang baru? Okey lah. Tidak kan? Selepas ada business partner, dia ada tajuk lain. Dia boleh macam mana kita nak develop 2 orang ni jadi 20 orang, 20 orang jadi 200 orang dan sebagainya. Itu ada tajuk lain. Okey? Baik, ini buat lawak aja, okey? Baik. Antara perspektif dengan approach ni dia bersangkutan tuan-tuan. Okey? Approach ni apa? Lebih kurang sama. Okey? Dengan cara apa pun kita nak sampaikan matlamat kita. Okey, ini sebagai contoh sajalah. Okey, jenis approach, direct approach, okey? Dari indirect ke flyer business company yang sama lebih kurang sama tuan. Cuma ini banyak kepada one by one. Kita dengan prospek. Dia direct. Cuma bersebabkan apa tak kisah. Bersebabkan flyers ke, bersebabkan business card ke, nak cerita mula pasal kasut. Wah, you ni kasut ni model ni lama saya cari. Tak boleh nak pilih. Tak pasal-pasal cerita pasal kasut. Pasal kan cukup banyak. Dia tak ada. Saya nak mula cerita cari masalah. Ini approach tuan. Okey? Mungkin dia ada cara. Mungkin kerja pejabat dengan cara kerja pejabat. Contoh lah. Kalau kerja pejabat. Okey? Siapa yang kerja pejabat? Terang katakan. Nak bagi tip sikit. Oh tak ada. Semua full time. Hebat. Angkat sikit. Tinggi sikit. Contoh kan. Sebelah meja kita ni, kita nak buat pejabat kan. Dah lah kerja 1 tahun dengan bangunan tu lah kan. Bangunan baru masuk sampai sekarang. 1 tahun dengan bangunan lah tu. Saya tengok, katalah saya dengan brother. Siapa nama? Melvin. Saya tengok dia buku Melvin. Saya tengok dia sudah lama sekarang. Dia pun confused. Abang tengok saya lama. Saya sudah banyak pula tengok you. Saya berhati. Saya tengok you hidup happy. Saya tengok you mesti saving banyak. Hutang tak ada, hati senang. Apa ni yang abang? Ayo abang. Ini rotek mau mati pun tak ada duit mau bayar. Betul tak? Dia selalu macam ni. Jangan. Saya sudah tengok you lapor. You pasti yang teruk. Jangan kutuk orang pun. Dia cek dia kita balik. Kita cek. Saya tengok akak dah lama. Saya tengok akak sekarang. Saya rasa lah. Akak mesti pokoknya dari SPC dalam 1,000 dia. Hutang tak ada. Saya tengok akak seronok je. Alah dik, akak dia cukup akak jadi anak dulu kan. Kita dah tahu dah pasal dia. Baru dah jarum masuk. Ya ke kak? Saya ingat akak seronok je saya tengok kan. Bukan akak macam saya juga. Cukup setakat tu tak apa. Besok buat tajuk lain pula. Betul tak? Faham tak ni? Banyak benda tu tuan. Sebenarnya banyak teknik. Banyak cara. Ini approach. Jangan nanti tiba-tiba Malmin. Ini fighter sign. Kemana? Ramai orang tak suka MLM kenapa tu tuan? Sebab daya cerita
Di luar sana yang banyak tak jadi, betul tak? Tapi sebenarnya kadang-kadang dia sendiri pun dia tak tahu apa benda. Dia tak tahu pun. Dia tak tahu potensi, dia tak tahu. Dia cuma dengar bunyi MLM tu. Cuma kita nak bersama dengan dia. Sampai satu tahap tu kan, dulu satu kisah yang saya pernah buat, kawan saya ni memang kaki reject. Dia cakap apa pun dia reject. Kira dia kalau dapat anugerah reject paling bagus satu mencari dia. Ni kawan saya. So apa saya buat pada dia? Bro, hari ni aku nak minta tolong dia. Ini kertas, ini pen. Kau tahu aku buat apa? Tahu dia tu. Bukan nak ajak aku, aku tak nak. Aku bukan ajak kau. Kau ni pakar reject. Jadi kau tolong reject aku. Ini pen, ini kertas. Saya cerita bisnes ni. Kau dengar saya ni, kau tak boleh cakap apa pun, kau tulis. Apa itu nak reject, kau tulis. Saya cerita. Kau dapat ini, kau dapat ini, kau dapat ini. Sampai akhir saya cerita, kertas satu dia. Kau boleh ni? Kau dapat banyak tu. Dia keluar soalan, kau dapat banyak tu. Saya terus buka online. Macam biasa tu. Asal kau tak tanya? Sebab sebelum ni dia tu tadi tak tahu benda pun. Dia awal lagi dia dah keluar. Sebenarnya tak tahu benda pun. So saya gunakan dia, minta tolong dia reject. Dia ambil kertas, sampai begini. Kau tolong reject apa jadi? Jangan kata apa. Aku nak cerita pasal aku ni. Aku ni nak berlatih. Bagi makan aku minum. Cerita kau ada apa? Sini nanti kau dapat. Sini kau boleh tukar kereta baru. Sini. Kau dia. Kau tulis. Kau cerita. Semua dia dapat. Dia lama ni. Dia mampu satu benda tak boleh. Saya pernah buat? Tak cerita tahu. Buat akal sikit. Memang dia tak nak tu kan? Dia tak nak dengar benda dia. Dia susah nak baca. Apa lagi peluang nak buat tu kan? Sebab kelebihan yang kita tahu kat manusia ni, dia tak ada pekatkan telinga tu. Itu je saya tahu. You tahu mana saya tak punya pun jawab. You tak pun cakap itu mulut. You tak pun dengar. Siapa nak dengar dalam dewan ni? Tutup telinga. Seorang dia jadi baik. Paling bukan? Jadi suka tak suka dia. Tak ada apa-apa. Sebab telinga ni tak ada switch tu. Ada macam mana kita nak bagi cerita kat dia ni, dia tak nak dengar. Cari akal lah kan. Cerita ni. Itu pun kategori approach. Pandai-pandai lah. Sebab dia lihat sangat. Akhirnya dia kandang juga. Saya terkata juga. Pandai-pandai lah. Macam-macam. Ataupun kita ada buku kan. Kita ada buku project extra. Dekat office kita tak ada dia. Ataupun dia datang dia baca. Kita betul. Tak punya apa pun. Kawan kita datang sebelah dekat kaca dia berhenti tak? Dia mesti berhenti tak? Kau macam apa tu? Macam ni. Jangan pula kita sebelah bilik. Jangan. Jadi lain je lah. Ni meja kat office. Betul tak? Ataupun kita time rehat kita baca. Dia kata je dia baca buku apa? Biasa baca buku majalah wanita. Betul tak? Apa lagi? Majalah-majalah. Passion. Nanti suka lah tu. Tiba-tiba kita baca batu es. Gambar Ferrari, gambar Lamborghini. Ini macam tu. Betul tak? Terus bagi je. Dia tanya terus bagi je. Terus bagi. Kita saja nak suruh dia tanya. Terus bagi je. Dia agak-agak ada lah soalan dia nak tanya. Mesti ada. Ini bisnes apa? Lain macam ni dengan ni. Faham saya? Itu pun kategori approach. Kita buat. Hantam kasih untuk jadi duta. So bila saya cakap saya menjawab alang-alang menyuruh perkasa biar sampai. Siapa pergi kerja naik LRT? Siapa pergi kerja naik LRT? Tak ada? Komputer? MRT? Kalau ada saya harap semua MRT belum siap kan? Kita kerja naik apa? Jadi saya bertanya dia tak tahu sebenarnya dia naik apa. MRT LRT sama je lah kita kan? Bila kita sampai jadi duduk dekat MRT LRT apa tu nak kesahkan mana dia? Orang tahu kenapa? Tengok tajuk. Gelisah keliling tuan-tuan. Confirm gelisah.
kan? Dua. Angkat kau ambil. Tadi ni dah gelisah dia tengok tip. Buku tip you tahu tadi dia gelisah lah tu. Kan? Dia dah gelisah lah. Dia nak tengok dia. Tiba-tiba kita bangun jatuh. Baik. Ada sana ambil? Confirm dia. Dia geli tak ada dia. Soalan yang dia buat. Itu nama dia cari pasal. Apa saja idea yang tuan-tuan boleh buat sajalah. Kita nak perspektif tu lah. Benda tu tak ada dalam buku tuan-tuan, tapi ada dalam fikiran kita. Fikir di luar kotak sikit. Boleh? Habis tak ada pun tuan-tuan. Kalau kita berada di LRT tu kan, dia tunggu ramai okey. Kat situ kita jumpa lah yang macam ni lah, yang macam-macam kan. Mula-mula memang kemaluan. Tapi lama-lama tu tuan, kita ketahui dia muka orang. Yang kita bagi dia tak nak. Seronok-seronok. Seronok kan? Macam-macam memek muka. Ada yang terima kasih. Bang saya tak dapat lagi pun ada minta. Ada lagi orang datang lalu-lalu itu tak sempat nak bagi kan. Bang saya tak dapat lagi. Ambil. Mana? Tak buat pun. Itu cerita dia. Sudah. Dia jadi megah pula. Ini kerja gila. Contoh. Ini contoh je lah tuan-tuan kan. Kerja gila. Banyak dia lah tuan. Kalau kita sambil makan ke tengah hari kawan ni. Bin, you kerja sudah. Atau I kerja pun dekat 7 tahun kan. Sampai bila lah kita dah bulan kilang. Sebenarnya I pun dah tak lama lagi dah. Tak cakap nak kerti pun. Tak cakap pun kan. Lebih tak dia tuan. Dia pun mana. Kalau tak ada kilang pun okey. Banyak tu. Apa fikir? Dia akan tanya, kita akan keluarkan soalan. Dengan dia akan jawab soalan dia. Faham saja? Ni yang bisnes diri kan? Yang bekerja kerajaan, yang beruniform kan? Cerita pasal pencen ke, cerita pasal persaraan ke, betul tak? Banyak benda. Cuma kita kena ada sedikit pengetahuan tentang latar-belakang orang tu. Katalah kawan kita ni, kita sama-sama nama? Syafiq ni kerja bank. Kita kena tahu sikit kerja di bank ni macam mana? Dengan angkanya tiap hari, betul tak? Dengan tension tu kira dia orang je, bil sini tak ada, betul tak? Agak tali leher besar penampung tergantung. Gaji pun tak cukup. Tali leher betul ni tergantung. Agak tension tu dalam bank. Bank tension. Cuba kita cerita dia pasal melancong, cerita pasal persaraan, cerita pasal kebebasan masa. Benda tu yang orang nak. Tapi kadang-kadang dia tak ada siapa cerita pun. Sama juga di level A, level B. Pekerjaan-pekerja yang bertaraf manager, general manager, bla-bla-bla, dia dekat tension dia. Dia kalau ada peluang, dia nak keluar kan. Tapi tak ada siapa nak pergi jumpa dia. Tak ada siapa nak bercerita dengan dia dengan level dia. Betul tak? Kita tak berani. Betul? Tak ada pula bos. Dari kau pun aku yang bayar. Kau nak cakap bisnes pula. Macam tu, betul tak? Tapi approach dia tukar lah. Sebagai contoh kan? Persatuan-persatuan banyak tak? NGO. Apa masalah NGO? Nak buat operasi tapi duit tak ada NGO ni. Siapa nak suntik modal? Siapa nak bagi dana? Asyik kuntik-kuntik duit je. Sebagai contoh. Tapi kalau kita boleh approach, okeylah approach ni lah. Okey, tuan kursi NGO you ni saya bagi satu account free. Tapi dengan syarat minimal 10 orang join. Bawa satu you sendiri. Contoh dapat dia? Ni contoh-contoh tuan. Katalah NGO ni A. Tak apalah. Begitu I sponsor you punya account ni NGO, tapi dengan syarat 10 member mesti join bawah ni. Semua NGO ni punya account sponsor 10-10 ni. Contoh lah. Dapat duit? Dapat duit? Ni atas ni siapa? Kita.
Yang kau kitai semua untuk kau apa? Kita tak ada. Bagi dia satu akaun silver, yang lain syarat dia masuk semua. Bawah dia. NGO dapat dia. Kita pun dapat dia. Kenapa tak tukar? Tukar cara. Betul tak? Banyak benda lah dia buat. Cuma tukar kita punya cara approach ni. Boleh? Dapat sikit lah? Dapat tak? Contohlah. Ni pelajar dengan cara pelajar. Hari ni kita tak nak fikir tuan. Setakat keluar diploma berapa basic? 1,300. Tinggi-tinggi 1,600. Degree keluar berapa? 1,800, 2,000, 2,200. Cuba tanya ni. Viva nak pakai Viva? Viva nak kena bayar dulu. Telefon nak kena topak dulu. Sewa bilik. Cuma kira itu. Balance berapa? Setahun gaji naik RM1,000 ke? Setahun 80 ringgit, 100 pun sakit tau. Betul tak? Setahun kita dapat 100. Kok 100? Ada yang 80, ada yang 60. Ada yang tak nak naik lagi. Betul tak? Setahun 100. Tapi hari ni tuan, kalau kita dalam perniagaan ni dah katalah hari ni kita gaji RM2,000, sebulan kita buat nanti pun dapat RM200 je bonus. Jadi pada bulan depan tuan, kita punya increase gaji ada 200, 2,200. Best kita yang sama dapat 2,000 ya. Bulan depan kita buat lagi dapat bonus 400 tuan. Kalau sedihnya orang dapat 4,000 kita dapat 400. Okey apa? Tiap-tiap bulan naik gaji 200, sama lagi. Syukurlah tuan, betul tak? Tapi kalau perspektif ini tak berlaku, tak buat, ada dia naik. Tak naik pun. Yang ada habis tuan. Betul tak? So perspektif yang penting sangat-sangat. Okey? Yang pelajar dengan cara pelajarnya. Okey? Kejayaan dalam bisnes ni adalah bermula daripada approach yang baik, datangnya daripada sikap berani yakin dan sebagainya. Betul. So hari ini kalau tuan-tuan nak berjaya dalam industri ini, terutama Vital Sunny, tentukan tuan-tuan punya perspektif memang bukan. Dan jangan langgar pantang. Tuan-tuan malu, tuan-tuan malas, tuan-tuan takut, ini perspektif takkan berlaku. Apabila perspektif takkan berlaku, tuan-tuan menunggu saja. Tak ada orang. Tuan-tuan masuklah syarikat A sampai Z pun tuan-tuan. Dan yang paling best tuan-tuan, dia ada seni dia dalam perspektif ini. Sekali tuan-tuan buat, dia syok dia datang. Mulalah dia tak boleh duduk tuan. Nampak orang je tidak pergi. Dia jadi giat. Tahu giat? Banyak lagi tu. Dia jadi giat tuan. Dia jadi ketaki. Kalau yang biasa direct approach, dia akan direct approach. Dia tak boleh tengok orang. Dia tengok orang main. Betul. Play. Dia dah jadi ketaki tuan. Jadi ini jadi masalah. Dia pakai. Okey? Benda ni akan berlaku, tak kisah full time ke di part time, tak ada masalah. Boleh tuan. Kawan pejabat boleh. Lepas pejabat pun boleh, tak ada masalah. Lagi-lagi tuan-tuan Kuala Lumpur ni 24 jam hidup. Betul tak? Nak edan kaya dalam surat khabar, tak ada masalah. Tuan-tuan pergi depan Central Market tu. Satu malam berapa puluh ribu tuan-tuan nak ajar. Cakap. Dekat menara SPC Lebuh Ahmad. Dekat Jalan Kuala Sedap. Menara port saya nak tunjuk. Tapi kena bayar sikit lah. Dia tak tahu. Kadang-kadang macam tu dia nak bayar sikit. Kadang-kadang mesti tengoklah bagaimana. Betul. Ataupun terus pergi LSTP. Masuk ke kilang. Baru. Dia ada jumlah minimal sekarang. Ada 10 sen, 20 sen. Tahan pokok sikit nak bayar. Tetapi senang. Satu Malaysia boleh tahu. Bos, saya nak hantar pergi Johor Bahru sekian hari bulan. Ni 20,000. Bayar je lah berapa dia nak. Terus masuk nak telang LSTP. Terus dia dah pergi Johor Bahru. Kita sama-sama pergi TV tu dah. Saya akan masuk dah. Kita. Tapi kalau tenaga tak nak keluar, otak tak nak pegang, duit pun kedekut, apa macam mau bikin? Tapi jalan lah. Last tip saya nak bagi, kalau dah nak kabur benda-benda ni, kalau rasa malu sangat tuan, nak edah flyers, balik ni kalau di rumah ada, selamat tak payah beli. Okey, kalau tak ada, besok pergi beli. Kedai RM2, tu topeng Ultraman. Gelap macam. Kalau ada anak punya, selamat tak dia. Kalau tak ada Ultraman, tak apa. Iron Man pun boleh. Dah. Air kelas mana tu?
Ya, kalau rasa malu sangat. Hina sangat ke tuan buat anak selling ni hina ke? Itu yang malu sangat. Muka semua cukup sifat. Siapa yang tak cukup sifat? Semua yang saya salah lawa belakang. Entah kau apa. Tak, kita buat banyak salah. Setakat nak egang tadi nak bagi, pilih sekat bagi je lah. Betul tak? Boleh? Okey. Yang takut, yang ada penyakit penakut ni, saya nak bagi. Okey. Pernah tengok yang orang ambil kamera yang apa nama tu? Selfie. Yang apa nama? Patah? Hah? Tak kira lah menempok ke pencawang tu tak kisahlah. Kan anak tu lah. Besi tu. Kan dia ada kepik tu. Dia buat kepik. Apa tu? Handphone kan? Okey, jangan kau kepik handphone, kepuk pliers. Kepik pliers. Bang, ada tak? Ada tak? Boleh ya? Baru buat pelik je. Bagi je lah. Belum ada lagi sejarah tu tuan orang bagi pliers bisnes kat sebelah ni. Bagi je, bang! Belum ada tu tuan. Habis buat dia tanya, ni apa benda ni? Oh, dia dah tanya. Bang, saya nak cakap susah tapi best dah. Dah kau cerita lah sikit. Betul tak? Abang ni masa tak ada ni nak masuk ofis balik ni. Dah 15 minit boleh? Boleh? Cerita. Sampai ke petang tak ofis tu. Bang, sampai petang apa ni? Pernah berlaku je. Pernah berlaku. Dan lepas itu saya dah letak satu meja Ami dekat rendah. Dia sanggup belajar. Tuan, saya nak jumpa gini tu. Cerita. Saya tak ada masa, saya balik kelas dan 15 minit boleh-boleh lah. Sampai 10:30 malam. Tuan, dah malam dah tuan. Oh, macam best dia dah. Mobile juga lepas dia. Kadang-kadang masa yang dibagi kat kita ni alasan dia je. Tapi bila dia dah Steve, tahu Steve? Kita bagi setengah. Dia dah lupa tu kan? Tak masuk ofis lah. Pukul 5 lah. Tak masuk ofis. Tadi jadi waktu jumpa last time. Betul tak kan? So akhirnya jangan takut, jangan malu, jangan malu. Boleh tak boleh kan? Boleh. Boleh tak boleh kan? Boleh. Serba sedikit sajalah perjalanan prospektif dan kursus ni. Okey? Baik tuan. Ini kakak dia terang. Jangan malu sangat. Okey? Lain-lain daripada saya tak dapur. Itu saja perkongsian saya malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi minggu depan. Dengan tajuk Tabletop. Boleh? Tabletop kat kita tabletop paling steam dalam dunia. Kita cuma sebab kita ni mesti khusyuk. Kau tidak benar ya? Betul tak? Daripada prospek yang kita buat, insya-Allah akan call syarikat apa, bisnes apa, chase kita macam mana chase kita. Kita jumpa, maka kita jumpa prospek ini untuk apa tuan-tuan? Untuk appointment. Bila appointment kita akan start buat tabletop. Ini tabletop kalau tak steam, laut betul. Sebab tu kadang-kadang orang yang tabletop dia dah 4 kali yang dengar. Betul? Betul. Tapi bila kita cerita, wah, ini lain. Ini lain lagi. Ini lain. Padahal dia sama. Sebab dia steam. Jadi kalau nak tahu, minggu depan, di waktu yang sama, di hari yang sama, kita jumpa dengan tajuk tabletop steam dalam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.